Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan kepada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum adik-adik semua. Okey, siap belaka. Okey, sebelum tu selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Okey, hari ni blog Fitri ni tak banyak nak berbicara pasal review sebab review ni tengah set up lagi, tengah banyak lagi Fitri nak handle. Okey. Okey, dah dalam keadaan Fitri duduk tengah set up tu, Fitri duduk saja, Fitri ada scroll Facebook lah. Lepas tu scroll Facebook terjumpalah satu posting daripada page penaja rasmi untuk Kelantan, The Red Warrior Kelantan FC lah. Okey, 93 spots. Okey. Okey, jadinya Fitri baca tu Fitri wow, terkejut dan rasa uish, biar betul ni Jadi rasa okey kita tengok macam mana. Okey, jadi posting tu berkaitan dengan Kelantan ataupun 93 spot ni dia nak remake balik ataupun apa istilah dia kata macam seolah-olah orang kata dia nak buat balik lah jersey daripada jersey lama. Dia nak buat pada masa ni juga khas untuk penggemar jersey. Okey, tanpa masa kita baca dulu posting dia. Okey, akan datang jersey The Red Warrior Throwback Edition. Okey, pengurusan 93 Sport akan mengumumkan pengeluaran jersey lama The Red Warrior bermula tahun 2004 sehingga 2018 edition, limited edition untuk anda para kolektor dan die hard. Okay, die hard fan ni maknanya pengumpul jersey lah, macam Fitri ataupun dia pengumpul jersey lain. Okey, dia pengumpul yang dari daripada mula apa kalau ni gitulah. Okey, permulaan tahun 2004 dipilih kerana format baharu Liga Super atau Liga Super Dahil yang diperkenalkan pada tahun yang sama. Maknanya okey, format Liga Super mula lah. Jadi 93 Sport ni akan keluarkan pada tahun tu 2004. Okey, dan kita teruskan lagi. Buat masa ini, perancangan untuk pengeluaran koleksi ini perlu melalui beberapa proses teknikal dan butiran kritikal, terutama dalam aspek penggunaan logo jenama, logo syarikat penaja, design dan juga beberapa isu lain lagi. Sebab kalau kita tengok pada jersey direct mula macam ada Warrior, ada Hawk, ada apa lagi DSV, banyak. Waktu dari segi sponsor pula banyak lah. Mana tu 93 Sport ni banyak kena deal lagi. Macam ada perbincangan dia lah. Okey, tu perbincangan lebih pada perbincangan teknikal lah. Okey, pada sebab tu dia post ni kata beberapa proses teknikal yang butiran yang kritikal, yang mana susah sikit lah benda tu, memang bermasalah. Okey, keluaran ini juga akan diberi nafas baru dan disesuaikan dengan trend terkini seperti cutting, slim fit, full sublimation, dry fit material, new stitching pattern, new sketching pattern, pattern barulah. Lepas tu dan aksesori sting aku Yahoo. Okey, harga mampu milik bakal diumumkan secara rasmi nanti. Tim designer sedang bertungkus lumus menyiapkan design mock-up untuk setiap season. Kira-kira 15 design untuk home dan kemungkinan untuk away sekaligus. Maknanya banyak juga tu. Home pun dah berapa season banyak. Lepas tu nak tambah dengan away pula. Jadi rumit banyak jugalah tu. Selain menjenama pendapatan kelab, sebahagian daripada keuntungan akan disalurkan ke satu tabung yang diwujudkan khas untuk bekas pemain dan coach dan staff The Red Warrior sebelum ini yang telah membawa pasukan ini ke satu tahap yang begitu baik. Koleksi ini juga ialah tanda ingatan generasi baru buat mereka, betul. InsyaAllah nantikan pengumuman projek baru projek ini kelak beri kami 1,000 likes untuk okey, ni lebih pada ni lah untuk promote lah. Jersey The Red Warrior pada sejak 1946 akan dikeluarkan semula. Pastinya anda ingin menyeru jersey serupa yang pernah digunakan legend The Red Warrior seperti Dali Omar, Nikman dan Allahyarham Wan Hasan Ibrahim dan juga lain-lain lah. Okey, tunjukkan kesukaan anda. Okey, The Red Warrior akan mengeluarkan jersey remake ataupun jersey daripada 2004 sampai ke 2018. Jadinya apa yang Fitri
tengok tu satu benda yang positif lah pada Viti, sebabnya dia kata dia nak tapung balik, dia nak beri penghargaan kepada bekas-bekas pemain, bekas-bekas coach dan juga staff Direct Warrior yang terdahulunya pernah membawa Kelantan ni ke peringkat yang tinggi. Ini adalah sebagai satu penghargaan lah. Jadi saya tak langsung dengan cara ni juga dia memberi satu gambaran untuk membantu balik mana yang dah lama, okey. Kita sudah sekarang ni pengurusan baru, okey. Jadinya apa yang Fiti nak share dekat sini, setiap ni hanya pandangan Fiti saja, okey. Pandangan Fiti saja, dan Fiti meraihkan pandangan dan pendapat adik-akak semua, dan boleh komen di ruangan komen di bawah sekiranya ada pendapat yang mana ada nak tambah ke, kalau ada rasa tak setuju ke, kalau ada setuju ke, boleh komen di ruangan komen di bawah, okey. Okey, baik. Apa yang Fiti rasa untuk projek seperti ini, dia ada pro and con dia. Ada mana ada kebaikan dia, ada keburukan sikit dia. Keburukan itu bukan keburukan yang teruk, tapi ada sikit saja keburukan dia. Maknanya keburukan ni tak menjejaskan lah yang ada kebaikan ni. Jadinya Fiti akan kemukakan apa kebaikan dan keburukan dia. Okey. Okey. Yang pertama adalah dari segi pro dia, dari segi pertama adalah business plan. Business plan Direct Warrior, okey. Bisnes ni perancangan perniagaan lah. Perniagaan Direct Warrior ni sebagaimana dia beritahu dia untuk memberi satu penghargaan lah kepada pemain bekas pemain Direct Warrior, bekas coach dan juga orang kata apa tu staff Direct Warrior. Ini merupakan salah satu strategi perancangan untuk bisnes baju jersey, pengeluaran jersey 93 Sport ni, dia untuk yang dikendalikan oleh Direct Warrior apa ni, untuk menghargai bekas pemain dan juga bekas coach. Dan juga pada waktu yang sama pada Fitri, penyokong boleh juga membantu kelab dengan cara membeli jersey. Jadinya setiap kelab ni, antara salah satu benda yang menggagahkan dia tu adalah penjualan jersey. Maknanya dari segi jersey tak kira lah macam das dia ke apa, macam keychain ke apa, maknanya pendek kata macam merchandise lah, tapi secara spesifiknya pada Fiti nak komen pada video ni adalah lebih kepada jersey lah. Okey, maknanya penyokong ni dia boleh support kelab ni dengan cara membeli jersey. Dengan cara tu, tapi yang paling penting harga berbatu tel lah deh. Okey. Lepas tu yang seterusnya seperti yang Fiti boleh tahu tadi, dia macam membayar gaji lah. Dalam poin Fiti tulis ni membayar gaji, maknanya dia menghargai balik. Maknanya ada isu-isu sebelum ni kan. Ada isu sebelum ni, adik-adik abang pun tahu isu-isu sebelum ni apa yang dialami oleh Direct Warrior ni. Ada isu gaji ke apa, dan mungkin dengan cara ni dia akan membantulah sedikit banyak membantu untuk menghargai semula bekas pemain, bekas coach dan juga bekas staff Direct Warrior yang terdahulu dia pernah membawa Kelantan ni ke puncak pesada tinggilah di peringkat kita tahu dah sejak Kelantan Teruan, okey. Jadinya itu adalah satu kebaikan yang pertama pada Fitri, okey. Kebaikan yang kedua adalah boleh mengenalkan jersey yang lama. Macam Fitri jersey 2004, 2006, 2005, 2007 Fitri tak tahu jersey dia pattern mana. Ada nampak macam ada sponsor dahir, macam generasi Fitri ni tak menguasai lagi. Masa tu Fitri pun umur 5 tahun kot. Jadinya pada tahun jersey tahun 2004 ke apa tu, Fitri nak tengok jugalah macam mana pattern dia. Mungkin memang betul lah jadi boswai. Dia di boswai, tapi dia macam itulah Fitri nak tengok macam mana. Dan secara tak langsung poin nombor 2 ni membolehkan macam generasi Fitri sendiri, Fitri boleh kenal jersey hok lama-lama. Tu kebaikan dia. Itu poin nombor 2. Kita boleh kenal jersey hok lama sebelum sampai kepada tahun 2010 Fitri mula membeli jersey. Maknanya setahun sebelum tu Fitri tak beli jersey. Jadinya Fitri tak tahu macam mana pattern-pattern dia. Fitri ada tengok dia bentuk gambar sahaja. Jadinya bila dia keluarkan jersey ni, Fitri nak tengok macam mana bentuk dia. Bagaimana pattern dia. Lagu tu. Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah boleh okey, dengan yang kedua ni harga tu mungkin boleh ditawarkan dengan harga yang berpatutan. Sebab apa? Sebab dia ada highlight situ. Kita tengok dia sublimation. Sublimation ni kain semuanya macam full flat lah, macam kain baju fitting ni. Dia full flat. Dia tak ada macam head press gapo-gapo. Jadinya harga tu mungkin dia dapat dia kurangkan sedikit. Jadinya harga tu sebab dalam posting tadi pun dia ada mention juga. Dari segi harga tu, harga pun dia berpatutan. Lagu tu. Okey. Dan juga yang keempatnya adalah design
Yang keempat ni maknanya design tu lebih design yang fresh, design yang terbaru, design yang terkini. Jadinya maknanya dengan adanya macam remake balik jersey ni, maknanya macam lebih kata macam jersey Selangor lah. Selangor dia macam dia ambil pada jersey lama tapi dia remake balik, dia ubah suai sikit-sikit, dia tambah logo Matahari dia apa sebagainya. Jadi gitulah yang cuba dilakukan oleh Kelantan daripada ni di bawah proses bajunya 93 Sports. Okey, dengan design yang fresh, yang terbaru lah. Maknanya tapi seakan tetapi dia tak melari daripada konsep yang lama. Lagu tu. Okey. Okey, yang seterusnya yang kelima adalah okey, membuka peluang kepada penyokong untuk mendapatkan jersey yang eksklusif. Sebab apa? Sebab ia ada mention tadi baju yang limited edition. Limited edition tak tahulah dari mana limited edition. Mungkin dia keluarkan dengan jumlah kuantiti 1000 helai saja. Kita tak tahu kan. Okey, jadinya time ni lah untuk penyokong-penyokong untuk dapatkan dengan baju dah design yang dah eksklusif. Jadinya baju pun dah eksklusif sebabnya mungkin tak dikeluarkan dah selepas ni. Macam tu eksklusif dia. Jadi boleh penyokong mendapatkan jersey ni dengan baju yang eksklusif lah. Lagu tu baju eksklusif ni susah dah nak dapat mana-mana. Sebab kita payah nak cari ni jersey mana-mana. Okey. Dan seterusnya adalah sublimation. Okey, sublimation tu sendiri yang mana kita boleh kata semua kain tu adalah flat. Semua kain tu adalah sama. Jadi mungkin dari segi kain tu keselesaan dia tu lebih lah. Sebabnya macam nak tidur boleh, nak tidur banyak filtration pasal nak tidur kan. Jadinya mudah lah macam kain tu nak perlu serap apa macam tak serah ada macam jahit tak rimah lah. Pendek kata bila sublimation ni kan semua full kain. Okey, itu adalah pro dia, itu adalah kebaikan dia. Okey, jadinya kontra dia apa dia? Kontranya macam keburukan, tapi keburukan dia tak menjejaskan lah kebaikan yang tidak huraikan tadi. Okey, keburukannya adalah tak sama dah. Tak sama dah macam mana? Maknanya jersey ni macam jersey asli ni, macam yang jersey yang dikeluarkan untuk limited edition ni dan yang sublimation ni tak sama dah dengan jersey yang lama. Macam tu contoh pada jersey 2012 lah contohnya yang ada Amro punya kan. Yang mula pattern macam tu. Tapi bila dikeluarkan untuk tahun learn ini pada tahun 2021 ni dah tak sama dah cara dia dengan kain. Mungkin dari segi press dia ke, dari segi jahitan dia ke, dari segi mesti akan ada lari sikit. Sebab yang boleh confirm jahitan dia macam kalau Ambro tu dia sulai kan, logo pun sulai, tapi yang untuk jersey yang baru nak keluar ni semuanya full sublimation. Maknanya tak sama situ. Maknanya PT boleh katakan dari segi material kata cotton dia tu, material kecil-kecil dia tu. Tu yang pertama. Yang kedua di bawah untuk yang tak sama dah ni kain dia. Kain dia memang tak sama dah tu. Mungkin kain dia untuk yang baru ni macam flat sikit, macam flat gitu, tapi yang kain yang lama ni aku tak tahulah yang mana beli jersey macam jersey Warrior mula, jersey Hawk mula, kain dia memang lain sikit. Situ PT kata tak sama dah pengeluaran dia tu. Tak sama dah. Okey. Dan juga dari segi cutting dia. Cutting dia ada mention semua dia slim fit untuk masuk dengan trend sekarang. Tapi ada setengah jersey tu dia tak untuk yang asal punya dia tak fit. Dia macam biasa aja, cutting biasa. Dan juga cutting tu kita boleh kata cutting tak sama dah. Mungkin tak sama dah. Mungkin boleh sama tapi untuk dari segi kain, dari segi material dia, dari segi yang aksesori sikit-sikit di jersey lama ni tak sama dengan jersey baru. Waktu dia tak sama dah. Okey, tapi dia tak menjejaskan dengan Hawk baru ni, dengan Hawk kebaikan dia ni. Tu kita boleh ayat tak sama dah. Lepas tu sublimation selagi yang kita highlightkan pada poin yang kontra ni, sebab sublimation ada juga di poin untuk di kebaikan dan juga ada di poin yang keburukan dia. Sublimation ni apa Fiti boleh kata at least setidak-tidaknya untuk 93 Sport ni kalau nak waktu ambil baju macam baju untuk yang remake balik ni, at least adalah benda-benda yang macam tampal ke sikit ataupun benda yang jahit. Logo lah terutamanya logo lah. Setidak-tidaknya adalah benda yang macam ialah macam tak semualah full sublimation, tapi at least adalah benda yang tampal ke ataupun benda yang dijahit seperti seakan-akan nampak sama seperti jersey terdahulu. Lagu tu. Sebab sublimation ni kita tahu ia macam full sublimation, full flat. Lagu tu. Maknanya harga dia tak lebih tak jauh gila. Dari harga RM50, RM60 lagu tu. Tapi kalau murah lagi tak tahu. Sebab untuk jersey untuk fan punya ni, untuk jersey yang terbaru ni
untuk yang terbaru punya ni, jersey pun harga RM25. Kita tak tahu perancangannya, tapi apa yang PT boleh kata menyuarakan pendapat ni bukan sekadar untuk kontra sahaja, tapi kontra ni PT cuba bagi pendapat lah. Setidak-tidaknya dapatlah mendengar sikit apa luahan Fitri ni sebagai peminat The Red Warrior. Okey, itulah PT boleh beritahu. At least setidaknya pada yang punya sublimation ni nampaklah limited edition dia tu. Tak stock, macam dia tak terbatas kepada full sublimation saja. Kalau full sublimation ni dia nampak seperti baju ni lah, baju yang terbaru ni RM25 dengan juga RM93 yang sublimation punya. At least tambahlah sikit macam ada segi jahit dan juga tampalan mungkin. Tampal jadi secara kesimpulannya PT bukan nak kata pakat tak beli, bukan. Dia kata jom kita pakat support The Red Warrior ni untuk yang terbaru punya, dan juga apa yang PT boleh kata satu pendekatan yang bagus lah, satu pendekatan yang fresh, yang bagus untuk generasi akan datang. Sebab apa? Mungkin adik-adik Fitrila ni pun mungkin yang tak tahu macam mana jersey The Red Warrior ni, dan mungkin dengan adanya jersey seperti ini mengikut akan nampak macam PT sendiri. PT bermula mengumpul jersey ni pada tahun 2011. Maknanya 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 PT tak kumpul. Jadinya untuk PT sendiri, PT boleh tahu macam mana jersey tu. Maknanya lebih kepada sejarah lah, sejarah penubuhan The Red Warrior tu sendiri. Itu yang kebaikan dia. Jadinya pada Fitri, benda tu adalah satu benda positif yang dilakukan oleh 93 Sport di bawah kendali bos Zam kita. Dan Fitri rasa tak pelik. Penyokong ramai-ramai kita beli. Gitu. Kita pakai support. At least setidaknya kita dapatlah membantu balik bekas pelajar kita dan bekas coach kita yang pernah mengalami satu, yalah, kita tahu kan isu-isu dia, dan setidaknya membantu kelab secara tak langsung, membantu kelab. Sebab kita tahulah bos Zam ni, dia proses dia nak membuat satu kelab ni dengan cara jangka masa yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat, kita buat sebagai penyokong, hanya kita support dengan cara membeli. Cara tak langsung mungkin dari masa ke masa facility The Red Warrior pun akan meningkat dari segi kualiti. Nak beli pemain pun macam kalau mahal boleh beli lagi. Maknanya keknya penjual jersey ni penyokong membeli. Salah satu pendapatan kita membantu kelab tu sendiri. Itu adalah salah satu cara betul lah. Kita kalau boleh kita pakai support lah, untuk pengeluaran jersey terbaru yang akan datang ni. Itu saja komen Fitri, dan tak ada lain tak bukan. Itu saja. Sebab Fitri baca ni je relate dengan konten Fitri yang akan Fitri lakukan akan datang ni, sebab Fitri akan buat review jersey yang lepas punya. Jadinya dengan cara 93 Sport ni macam biasa, macam ada sikit dengan kita punya konten. Dan jadi Fitri biasa itu saja. Nantikan konten Fitri yang akan datang pada minggu depan dengan koleksi jersey Fitri yang terbaru. Kita jumpa video depan. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan. Dan Assalamualaikum dan bye bye.